Okey. Kita tengok kawan-kawan kita lepak-lepak sini kat kedai. Ini Mak Lipan. Ini Rizal Nado. Ini Zam. Itu Zam jumpa dah. Okey, jemput makan semua sekali. Suara okey ya. Jangan bersedih. Ramai tak balik kalau ya. Siapa dia sini? Muhammad Mustaqim. Jar Legend. Oh, Jar Legend mana? Mana Jar Legend? Tu Jar Legend. Selalu yang siapa ikut Facebook nama Jar Legend, ni dia orang dia. Kita perkenalkan seorang adik kat sini yang tengah melepak kat sini. Ini Mat Lipan. Botak juga kepala kau Mat Lipan kan? Botak juga kepala kau. Kita tengok lagi kawan kita seorang lagi sini. Zaman ni zaman. Apa sudah jadi dia punya Facebook? Apa saja? Kena blok. Kena blok. Facebook dia kena blok. Orang jahat memang kena blok lah ya. Ini bukan rokok ni, ini keropok. Siapa? Mazlan 2. Salam Ramadan kepada Mazlan 2. Buat-buat happy lah sikit lah, walaupun hati bersedih sebab tak dapat balik raya. Okey, Jar Legend. Test Jar Legend punya suara, dah on lah. Ini dia Jar Legend. Dah. Okey ya. Macam mana raya balik dari kampung? Raya ni tak balik kampung ah. Raya sini je. Kampung pun kat Lepang. Tak balik mana-mana. Ini anak Ferda Raya memang orang sini je, tak balik mana-mana. Yang memang dia penyaras Parlimen Paling Besar tu. Salah seorang yang kita tampilkan sebagai penyaras di Parlimen Paling Besar. Kita perkenalkan seorang ini saya punya SU cabang bekas tentera. Kalau dalam Facebook Mak Lipan nama dia. Mak Lipan. Dia tak ada mic lah nak tanya Mak Lipan. Kau dengar suara aku tadi ya? Dengar kot. Yang kau dengar? Apa? Dia meniaga di Bazar Ramadan. Dia bila mula meniaga bayar tapak Bazar Ramadan. Okey, bayar tapak Ramadan, Bazar Ramadan berapa ratus? Saya bayar sahaja 800, tak termasuk modal lagi boh. Tengok, bayar tapak Ramadan 800 tak termasuk modal. Termasuk modal 1000 lebih confirm. Dan sekarang ni kabar-kabarnya start 10 ni nak PKP di Kuantan. Kan? Lepas tu bazar tutup lah. Sepatutnya dah PKP ni sepatutnya agak-agak lah. Sepatutnya bazar Ramadan ni kena ambil tak 800 tu. Tak dengar. Apa dia? Sepatutnya dalam PKP ni dah tentulah orang berniaga susah. Kan, pengunjung pun kurang zaman PKP ni. Patut bazar Ramadan ni bagilah peluang orang berniaga dapat rezeki lebih sikit. Sepatutnya tak payahlah bayar tapak mahal sangat. Setuju tak? Itulah salah satu sepatutnya yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan, kan. Dah tentu dah sekarang ni pelanggan dah tentu kurang dah zaman PKP ni. Dah ini lepas itu dia ambil sewa yang mahal-mahal sampai 850, termasuk
SOP sampai 200 saya diberitahu. Jadi tak tahulah apa yang buat begitu mahal sekali dan tak berbala dengan pelanggan yang datang. Tengok, PKP semua peniaga semua memberi alasan yang sama. Pelanggan kurang, tapi tapak tetap kena bayar. Di Kelantan katanya langsung tak sempat nak berniaga, tutup terus walaupun tapak dah bayar, cuma diganti RM600. Tak berbala sebenarnya RM600. Persiapan modal pun dah banyak keluar kan. Okey, saya nak tanya Mak Lipan ni, nama glamour dia Mak Lipan. Saya nak tanya dia berniaga apa? Ya, apakah yang diperniagakan di Bazar Ramadan? Saya nak tanya dia Meniaga apa? Meniaga apa? Kain ke? Ingat sekarang ni yang paling senang saya rasa meniaga orang lah kot, kan? Itu yang tak banyak modal. Meniaga wakil rakyat. Meniaga kita lompat sana lompat sini. Kita meniaga katak pun boleh. Tapi disebabkan saya bukan jenis melompat-lompat, jadi saya fokus pada meniaga saya ayam gunting dengan sotong raja. Bukan katak ya. Saya tak jual pun katak. Okey, terima kasih. Ini tokek ayam gunting. Siapa yang kat Kuantan ni kan selalu pergi Bazar Ramadan ataupun pasar malam, memang kenal lah. Memang power yang gunting dia. Tapi sebab PKP ni memang ada sikit merosot. Merosot sikit perniagaan. Ini pula tokek karaoke pun tak boleh buka kedai karaoke. Okey Zam, cerita sikit Zam. Sejak last kali kau buka kedai karaoke bila? Okey, saya buka kedai karaoke kedai karaoke dengan kedai makan sekali. Last sekali masa musim terkujur baru-baru ni. Sebelum banjir lah. Sebelum banjir. Lepas tu pada tu terus PKP. Dah terus menganggur. Terus tak buka kedai terus. Jadi susahlah macam ni nak cari makan. Jadi nak buat macam mana Jadi kita tunggu je lah, tunggu dan lihat keadaan apa yang berlaku nanti akan datang. Kita tengok macam mana. Kita tengok pada mood rakyat sekarang ni. Mood rakyat sekarang ni dah betul marah lah apa yang berlaku ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang berniaga semuanya, ramai yang dah bungkus. Jadi harap bersabar bersabar. Kita cuma tunggu pilihan raya saja nanti yang menentukan segala-galanya. Masalahnya bila pandai raya ni, dekat-dekat pandai raya nanti, dia akan tabur dedak dengan begitu banyak sekali, maka orang pun lupa. Lupa apa yang kerajaan telah membuat, apa yang telah mereka alami begitu lama dalam kesusahan. Percayalah pandai raya nanti macam-macam dedak akan timbul lah. Okey, saya nak tanya Rizal ni, Rizal ni orang saya nak tanya Rizal, dia ni orang Feda ni. Orang Feda ni kuat makan dedak. Orang kata lah kan, saya tak tuduh lah. Tapi memang masalah di Feda. Sekarang ni modal besar dia. Modal besar sekarang. Hari ni diberitakan sawit naik lagi. Ya, betul. Komen sikit bab harga sawit dan bab dedak ni. Sebenarnya kalau kita nak bercakap soal dedak, okey. Ini lambat ni. Kalau kita nak bercakap soal dedak, rasanya zaman Najib dulu pun banyak juga dedak ditabur. Zaman Najib pun masa tu harga sawit kalau tak silap saya dalam 800.5-900. Satu harga yang agak tinggi. Tetapi politik hari ini dah berubah. Politik hari ini dah berubah. Mana kata orang dah menilai yang mana baik, yang mana buruk. So saya tak ada masalah apalah kalau hari esok orang cakap dedak ditabur dan harga sawit dia meningkat naik. Ia bukan jaminan kerajaan ini akan kekal. Okey, ni satu komen Arman Arsyad. Arman Arsyad ni kata saya pun meniaga ayam gunting juga kata. Dekat mana tu Arman Arsyad? Kita juga ada pengunjung sini, Jamal, Ketua Cabang Rompin. Terima kasih Jamal. Bila nak hantar jambu. Ni tokek ladang jambu ni. Jambu apa? Saya lupa dah nama dia kan. Lupa dah. Okey, sekali satu lagi Rizal nak tanya. Dia orang kata harga sawit naik sekarang ni, baru-baru ni pun naik lagi. Kan? Menteri pun bangga-bangganya mengumumkan harga sawit naik.
Tapi dalam masa yang sama harga minyak masak juga naik. Macam mana boleh terjadi macam tu? Harga sawit naik ni tadi, dia sebenarnya bukanlah disebabkan bukan hanya di Malaysia. Bila mana ia bukan hanya di Malaysia dan ia juga berlaku kenaikan itu di Indonesia. Jadi ia gantung dari pasaran dunia lah. Menteri hari ni, Menteri Komuniti hari ni, dia tak boleh claim mileage atas kenaikan itu. Sebab ia berlaku di seluruh dunia. Mana di Indonesia juga ada kenaikan yang sangat tinggi. Itu perkara normal lah. Tapi ayam pun naik, harga minyak masak Yang naik. menjadi masalah hari ni kos sara hidup naik. Bukan sahaja minyak masak, segala-gala hal naik. Naik kan? Segala-gala hal naik. Jadi kenaikan harga sawit tu Apa saja bantuan kerajaan hari ini sebenarnya tidak cukup. Untuk recover kenaikan kos sara hidup tu tak cukup. tak cukup. Bagi air sinar ke, bagi BPN ke, apa sahaja sebenarnya tak cukup untuk recover kenaikan kos sara hidup tu tadi. Kononnya dulu bagi Asina nak jadi modal untuk berniaga. Ya. Last sekali bila tiba masa PKP ni berniaga pun tak boleh. Ya, betul. Kan? Betul. Sama jugalah dulu budak sekolah, tutup sekolah, maka ramailah orang tua beli tablet untuk anak-anak. Bila dah beli buka balik sekolah. Bila buka tutup balik semula. Inilah dia dah jadi cacar marba dah. Dia tak ada ahli tuju apa dah. Tak ada ahli tuju. Cacar marba. Kita sama-sama tombang lah kerajaan ni. Dengar tu, tombang kerajaan ni. Tapi itulah masalahnya kan. Sepatutnya tak perlu tunggu tombang ni, sepatutnya dah tumbang dah sekarang ni. Ya, betul, kan? betul. Dia dah tidak ada lagi kekuatan dalam parlimen apa semua kan. Tapi adalah masalah juga kita nak buat macam mana. Betul. Kan? Tengok ramai lagi malam ni minum 2-3 hari ni tak boleh minum dah, tapau je. Kan? Ni Nozam ni. Ni Zam. Macam mana Zam? Kau punya Facebook boleh kena kau punya Facebook boleh kena sekat ni. Kan? Kau kutuk Walaon kuat sangat. Walaon buat report kat Facebook kau. Ni problem dia. Berapa kali dah sama ni kena sekat dah Facebook kau? Jadi ikutkannya dah banyak kali sebenarnya. Biasalah orang baik kan. Biasalah orang baik selalu kena apa ni kena report. Biasalah tu. Saya tak tahu macam mana tapi sekurangnya biarlah gentle sikit lah. Betul lah. Kenalah gentle. Jadi kalau tak berani apa ni berumah di tepian pantai, dia takut dia lambu ombak. Kalau takut dia lambu ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi macam kita ni lawan tetap lawan. Lawan tak lawan. Tak apa, itu biasalah, itu dah kebiasaan. Jadi kalau boleh jangan jadi pacuk lah nak report, nak block Facebook orang jadi kalau boleh jangan jadi bacul lah, itu ya. Itu di antara kawan kita yang telah di-block Facebook dia oleh sebab kenakalan dia, maka Facebook dia telah pun di-block. Nak macam mana kan? Dalam kerajaan sekarang ni cakap sikit pun tak boleh. Kan? Cakap sikit lah, atas sultan lah, macam-macam lah. Saya nak tengok ni kawan kita Mak Lipan. Ini SU saya ni. Dalam tentera dulu dia bertugas sebagai ketua kerani. Kan? Tadi Arman Arsyad kata dia pun berniaga ayam gunting. Saya tak tahulah dekat mana dia berniaga, untung banyak mana kan. Okey, ayam gunting ni kalau selain di Bazar Ramadan, di mana pasar malam kau berniaga ayam gunting ni? Buat ayam gunting selari dari bazar. Saya berniaga di pasar malam sahaja. Hari Isnin di Pasar Tani, Indrapura. Selasa di pasar malam Taman Tas. Hari Rabu di pasar malam Bukit Rangin. Semua di sekitar Kuantan. Hari Khamis Indrapura. Jumaat, Sabtu saya cuti je lah. Bukan cuti apa sebab tak ada tempat nak berniaga lagi untuk tapak pasar malam. Tapi sebelum tu saya pun teringat apa yang bekas ketua polis yang baru itu ada bercakap mengenai lompat-lompat ni. Adakah perkara itu telah diambil perhatian oleh sesiapa yang berkenaan lah. Saya tak mau sebut, nanti saya kena tangkap pula kan. Tak kira lah juga kau tangkap kan, baju hijau ke baju kuning ke baju biru ke. Adakah benda ni
diambil apa ni diberatkan kepada apa ni apa yang disampaikan oleh Hamid Badu tersebut. Itu yang kita nak tahu sekarang ni. Bukannya senyap terus macam tu. Okey. Bukan setakat yang disebut oleh Hamid Badu. Tapi kalau ikut kata Polis Negara yang baru, dia kata kertas siasatan telah dibuka, kan? Bukan kertas siasatan lah. Tapi akhirnya akan bergantung kepada pendakwa raya. Itu kata Ketua Polis Negara baru. Tapi memang standard tu lah, kan. Bila last kali, bila polis kata serah pada pendakwa raya tu pun bawah kerajaan PN, kan. Jadi akhirnya masing-masing akan lepas tangan. Dia kata kita dah siasat tapi pendakwa raya tidak ambil kes. Macam tu yang berlaku kepada kes Semburit Azmin. Polis kata dah siasat, bawa ke pendakwa raya tidak mahu meneruskan ataupun tidak mahu bawa kes. Jadi itulah yang berlaku dalam politik negara kita. Duduk main-main tang tu lah. Yang ni lepas tangan pada yang ni, yang ni lepas tangan pada yang tu. Yang senangnya sebenarnya rakyat sendirilah harus bangkit, buat perubahan. Jangan waktu sekarang ni marah sangat. Pelaya dapat dedak, terus memuji-muji kerajaan. Sekarang ni kalau kita tengok UMNO pun macam marah sangat dengan kerajaan ni sekarang ni, kan? Kalau kita tengok UMNO pun, tapi dalam masa yang sama UMNO lah yang sekarang menongkat kerajaan, masih lagi menongkat kerajaan, kan? PAS jangan kira lah, PAS ni memang dia ikut siapa jadi kerajaan, jadi dia boleh menumpang menumpang kedudukan, jawatan, kan? Maka itulah kerja PAS. Okey, kita nak tanya Rizal balik semula ni. Kita tanya orang muda ni. Kita tanya orang muda. Dan sebenarnya mana ni kita nak test mic. Tu dia mic pakai tu. Kan ada mic baru. Sebab tu kita nak buat live santai kat sini. Okey, Rizal. Apa masalah utama orang-orang FEDA sekarang ni yang dulunya beza lah perbezaan zaman PH dulu, walaupun PH tidak begitu orang kata dapat melaksanakan banyak manifesto berkenaan dengan FEDA, tetapi bila bertukar kerajaan Tebuk Atap ni, apa yang dapat yang boleh dibanggakan oleh FEDA? Kalau bab cerita bab naik harga sawit tadi, bab kata Rizal, dia kan berlaku di semua negara, bergantung pada pasaran dunia, kan. Jadi bukanlah sebab kerajaan ni pandai sangat pun, kan, sebab kebetulan. Serupa juga harga minyak jatuh sebab harga pasaran minyak dunia. Jadi apa sebenarnya dasar di FEDA ni yang melibatkan orang FEDA kata bagusnya dia ni lebih baik daripada kerajaan PH dulu. Cuba komen sikit. Sebenarnya kalau saya secara peribadi tidak ada apa yang bagus pun. Welcome Hazlinda Lina Hashim, ada suara jelas kata dia. Sebab pada dasarnya kerajaan ini sendiri tidak ada landasan. Kerajaan ini sendiri tidak ada manifesto. Tak ada idea pun. Kerajaan ini sendiri macam syok sendiri. Dah setahun dah merintah tak ada manifesto ke? Tak ada. Aku tahu. Syok sendiri. Mana menteri ini dengan dia punya kerja, dengan menteri ini dengan punya kerja. Jadi dia tidak ada satu landasan. Welcome Siti Rosni Aini. Tidak ada apa pun yang nak dibanggakan. Malaikat hari ini dapatlah sampai 70 orang. Hari ni cuma dapat tak salah saya dodol je lah. Dapat dodol je lah. Dapat dodol. Daripada ahli Parlimen Bahaya Besar Timbalan Menteri Keuangan bagi dodol saja. Itu je lah yang boleh dibanggakan. Okay. Azlina Lina Hashim kata kenapa bisu pula? Apa yang bisu? Dengar kan? Okay, welcome Farahida Fauzi. Ini Farahida Fauzi ni anak Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman. Terima kasih kerana sudi-sudi jenguk santai-santai kita malam ni. Farahida Fauzi ni di antara salah seorang yang banyak menyumbang kepada khususnya kepada cabang Paya Besar. Dan beliau selalu sebutlah kalau nak sumbang tu jangan sebutlah nama dia, kan. Tapi saya nak beritahu sini, dia di antara orang yang banyak memberi sumbangan, bantuan-bantuan kepada orang susah. Kalau akan cabang punya income, memang cabang tak ada income. Cabang Paya Besar ni tidak ada income bulanan pun. Sewa pejabat pun kita kena minta ihsan daripada orang. Jadi yang kita buat program selalu hantar bantuan-bantuan tu adalah sumbangan daripada beberapa individu, NGO dan sebagainya. Kena inisiatif lah untuk nak bantu rakyat. Kena pula Paya Besar ni kawasan FEDA. Azlinda nak tengok muka abang dia. Ni abang dia yang bimbang, dia tak lari ke mana. Tak ada rumah lain dia pergi kat sini, dia lepak. Ni bukti jelas. Hari ni dia belanja.
Dia dapat air sinar banyak tu. Saya nak temu ramah SU tak boleh tengah makan. Nak tu. Lapar tu. Baru balik niaga. Boleh berniaga, tak sempat nak makan. Besok saya silap tak boleh berniaga dah. Dengar apa hari Senin ni nak buat PKP. Tak tahulah tu sahih ataupun tidak. Kalau buat PKP lagi teruk lah kalau macam tu kan. Berniaga dah tentu tak boleh dah. Kalau buat PKP, dapat tak balik modal? Sekarang ni pun tak dapat lagi modal. Sekarang ni buka berniaga pun, kawan kita nak beritahu modal pun tak dapat. Kalau tutup lagi, ya Allah. Tapi saya rasa dia bagi tak ganti rugi ni kalau tutup ni. Kalau dia bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi pun tak apalah. Lain kali buat lagi macam tu supaya kemah sajalah yang ada kat situ, peniaga tak ada. Sebelum ni berniaga dekat Padang PK kat masjid tu memang begitu laris. Kan orang berbuka puasa kat Padang tu, betul orang jual beli pakaian, makanan. Kali ni kenapa pula dia tak buat situ dan dia alih tempat lain? Macam mana tempat lokasi baru dia ada memperanan tak untuk memperanan sehingga kan tidak dapat berniaga dengan macam dululah, tak macam dulu. Punca diasingkan dengan makanan dengan pelbagai pakaian, baju raya, kuih raya ni dikatakan disebabkan SOP tak mau bercampur dengan makanan dengan pelbagai itulah. Jadi itu yang terpaksa makanan dipindahkan ke tempat lain. Apa Zam ni main kamera ni? Jadi dia punya gatal betul tangan dia ni. Jadi dia punya tu jadi kesimpulannya faktor menukar tempat Bazar Ramadan memainkan peranan di mana rata-rata meniaga situ tak puas hati dengan tempat yang baru, betul? Betul. Lagi satu dah lah tempat yang baru. Promosi pun tak tahulah dia buat promosi macam mana. Saya pun tak nampak dia punya promosi. Betul, promosi betul saya akui. Pasal apa saya sendiri pun tak tahu Bazar Ramadan telah bertukar di depan hospital, betul kan? Di depan hospital. Selama ni kita tahu Bazar Ramadan yang paling popular di Kuantan adalah di Padang FPK, Perniagaan Masjid Negeri. Di situ orang ramai berbuka puasa, membeli belah dan sebagainya. Allah mak terbalik. Sorry. Siapalah ni masuk usik ni? Aduh. Pasal tu kemalas buat live kat kedai ni kan. Memang problem sikit buat live ni. Sorry. Lepas. Minta maaf ya saudara, rancangan tergendala sebentar. Saya pun tak tahu apa tu yang telah berlaku. Sebab kita kutuk kerajaan tak boleh ni, tak boleh kutuk sekarang ni. Kamera pun jadi masalah. Tak apa, kita pakai manual dulu. Jadi itulah ya, kita dengar sendiri daripada peniaga di Bazar Ramadan. Kalau dibuat PKP dan tak boleh berniaga lagi, tak tahulah. Sedangkan tak ada PKP ni pun dia kata modal tak dapat lagi. Ya, tu cerita pasal untung lah. Modal pun tak dapat lagi. Dan kalau ini berterusan nampak gayanya memang makan modal lah. Ya. Jadi ini yang dikata kerajaan membantu Melayu Bumi Putra, kerajaan yang membantu orang Islam kan. Macam mana? Itu cabaran bagi orang yang berniaga. Itu cabaran bagi orang berniaga. Alamak, gegar gambar ni. Sorry, gangguan. Tengok. Saya sekarang ni berada di kedai. Ni sedap makan tu kan. Mungkin malam ni malam yang terakhir kot boleh makan macam ni. Lepas tu besok kena tapau. Ni nak balik raya dah tak boleh balik raya. Sepatutnya ya ramai pakar-pakar memberi pandangan. Sepatutnya PKP ni hanya dilaksanakan bagi kawasan-kawasan zon merah. Satu-satu kawasan yang betul-betul COVID yang kritikal, kawasan itu sahaja sepatutnya di-lock ya. Di-lock dengan sehabis-habisnya. Janganlah melibatkan kawasan lain. Ini masalahnya ya, tempat-tempat yang tidak ada kes, yang tidak banyak kes pun tidak banyak kes pun di-lock juga.
Kalau di Selangor, okey, di Selangor saya setujulah. Kerana di Selangor pun peningkatan kes yang begitu tinggi, agak kritikal juga. Tapi beberapa negeri lain yang nampaknya yang boleh dikawal, sepatutnya tidak harus sampai peringkat mentah daerah pun dah tak boleh sekarang ni, kan? Tak boleh pakailah kamera ni lagi. Kena belajar lagi. Ni tangan resek ni. Sedap you makan tu, kata Fairul Liza. Dia kata Mak Lipan sedap makan tu dia tu. Okey. Saya kena pakai menu sekarang ni. Ada problem sikit. Nak kena belajar lagi guna peralatan yang baru. Oh, kenapa tu balik-balik jatuh? Azlan Jaafar kata kenapa tu balik jatuh. Biasalah ni sekarang nak test. Ni ada kawan kita punya ni. Okey. Kirim cepat-cepat. Apa ni? Asrahwan. Order makanan. Nak order makanan ke? Salam bro, Taki Motoka derhaka, lawan tak lawan katanya. Guna Sigaran, salam informasi dan salam Ramadan dari Langkawi. Ini tempat atuk punya ni. Rosli Lobawi, hari Isnin mula PKP seluruh negara, lintas negeri daerah pun tak boleh. Baru ni ada diviralkan gambar Awi dalam satu majlis makan besar-besaran, siap menyanyi lagi ya. Macam itulah keadaan kita. Kedai karaoke, kata Abang Zam kita ni, kedai karaoke tak boleh buka, tapi ada orang menyanyi berpesta-pesta, seramba je kan. Ini agak-agak bila nak buka ni kedai karaoke ni? Tidak adil. Ini tidak adil. Jadi yang lain boleh menyanyi, boleh menalak. Mana yang lain pun apa ni? Dia nak meniaga cik makan tak boleh? Tak boleh. Jadi susahlah macam ni ya. Jadi fikir-fikirkanlah. Renung-renungkanlah ya. Renungkanlah. Macam lagu apa? Lagu CD apa? Lagu CD. Lagu apa tu? Renungkanlah ya. Renungkanlah. Jadi mentang-mentang di kedai karaoke toke lagu saja. Macam tu lah saudara kan. Konon-kononnya nak ganti kerajaan PAS dengan kerajaan penyatuan Melayu, Islam dan sebagainya. Ingatkan Melayu tambah senang, ingatkan Islam tambah senang kan. Zaman bawah kerajaan PAS yang ada di AP masa tu, kita boleh lagi solat raya, boleh lagi duduk di masjid, boleh lagi makan-makan, dan COVID boleh kita kawal dengan baik kan. Walaupun di AP di situ. Tapi bila ganti je kerajaan ni, orang Melayu tambah teruk, agama pun tambah tak nampak syiar agamanya. Tak nampak syiar agamanya. Daripada zaman PAS ya, judi ni kita kurangkan, walaupun Menteri Kewangan tu Cina kafir. Tapi di bawah Menteri Kewangan judi dikurangkan. Bila masuk zaman yang ada lebay kat situ, ditambah pula judi. Lepas tu dalam khutbah Jumaat cerita pasal penyatuan Melayu, cerita pasal orang Islam pertahankan kerajaan Islam ya. Di Pahang ni teks khutbah Jumaat yang kedua, terang-terang sebut ya, pertahankan kerajaan yang ada sekarang ini, jangan sampai kerajaan yang lepas, di mana kerajaan yang lepas itu adalah anti-Islam. Ini terang-terang disebut. Ada saya masuk, saya share dalam Facebook. Dengar sendiri ya dalam teks khutbah. Begitulah bagaimana agama itu dijadikan modal dalam politik ya, dalam atas member masjid pun fitnah ya, ditaburkan untuk memperbodohkan orang Islam. Ni apa lagi ni? Rosdi Mamat, Tuan Yusri Haji Sababi. Masalahnya menteri-menteri yang ada semua bodoh-bodoh belaka. Haslinda Lina kata raya tahun ni raya kronik. Ada orang katanya raya nak pergi Kementerian Helen. Meleleh Heliu lah jawabnya. Tak adalah Kementerian Helen lah. Walaupun orang sponsor ke, siapa sponsor ke, patutlah orang tu berani sponsor, orang tu tahu ada PKP. Jadi kita duduk rumah diam-diam. Jangan sibuk-sibuk nak beli kuih ya, Fairul Liza Masuria. Sibuk-sibuk nak beli kuih lah, apalah, baju raya lah. Duduk rumah diam-diam, kita tengok TV ya. Tengok TV, tengok cerita lama-lama lah. Ulang balik cerita lama tengok kan. Azlan Jaafar, di Papar Sabah hujan, susah mau lepak-lepak minum macam kamu semua tu. Nasib lah. Kita ni pun berapa hari je boleh minum macam ni.
Habis clear. Lapar sahabat kita. Mana dia Ustaz Izzuddin? Kalau ada tengok live ni, mari sini, sempat lagi nak minum ni. Zam belanja ni seekor tu. Pasal dia kata lepas ni payah dah nak dapat lepak. Taki motoka derhaka, parti pelacur tak ada telur. Jangan nanti kena hack Facebook macam Zam tu. Zam dah kena hack dah. Seni Moha. Lama tak nampak Seni Moha. Orang Simpang Pelangai. Kak Cak ya. Terima kasih. Mana yang sudi jenguk Asrahwan di Chin bro, Mak Lipan makan. Mak Lipan walaupun kaki dia banyak. Di Chin kaut habis tu. Tengok tu kaut tu siap tonggang lagi dia punya mangkuk. Fairul Liza apa ni, eloklah tu, tak payah lepak kedai. Alhamdulillah saya setuju saja. Dia setuju lah tu pasal dia tak kerja. Duduk rumah kan. Orang bekerja tak dapat pendapatan. Mak Lipan duduk rumah, bukan ada orang nak bagi gaji. Kan? Rizal tak apalah, dia orang Feda, sawit naik tinggi. Harga sawit tinggi dia jadi jutawan Feda. Ni anak Feda ni, Rizal. Jar Legend. Okey. Apa lagi kita sembang? Tak ada apa nak sembang dah. Tak ada modal sebenarnya kita sembang kerjaan ni. Semua tak elok, nak cerita benda baik tak ada. Jasmine Saleh kat Temeloh, koma relax je katanya. Jadi di bulan Allah. Azlan Jaafar, macam sedap je kawan tu makan ke. Jadi di bulan walaupun nampak dia makan sedap tadi tu, tapi hati dia menderita tu. Pasal bazar Ramadan dia tak dapat modal lagi. Sebab apa? Sebab pun nampak makan ni bukannya makan yang sedap, tapi geram punya pasal. Itulah. Dia makan geram. Bila marah saya kuat makan. Jangan bagi saya marah. Rupanya kalau dia marah dia kuat makan. Patutlah habis mangkuk pun nak telan kali ni. Apa Zam? Kau cakap apa ni Zam? Kita dengar Zam nak cakap apa tadi? bateri habis. Oh, bateri dah habis pula. Aduh. Siapa lagi ni? Oi, bahaya tu. Marah kuat makan, kata Azlina. Dia lepaskan geram dia lah tu. Ya. Okey. Tak ada apa dah nak sembang sini. Saya pun lengoh pegang benda ni. Zam macam mana ni setting tak betul ni. Ni kena belajar lagi ni. Mentang-mentang baru beli. Okey, di sini saya nak ucap terima kasih kepada saudara Haji Karim Haji Karim kerana menaja sponsor saya satu alat. Dia panggil Saramonic Jadi saya sedang membuat ujian. Jadi ini Saramonic. Tu dia terbalik pula. Okey, Saramonic. Jadi dan juga kita ada alat-alat ni jadi malam ni kita harganya lebih kurang 700 dia dah nampak betul 700. Terima kasih kepada Haji Karim. Kerana menaja peralatan ni. Jadi saya nak buat test pada malam ni, dan juga kita dapat juga iaitu Mini S kita ada ni Moza tripod jadi malam ni kita cuba buat test sebenarnya tak pakai, hari ni baru cuba jadi ada gangguan teknikal sedikit, jadi minta maaf jadi sekali lagi terima kasih kepada Haji Karim. Kalau menyaksikan live Facebook kita pada malam ini, terima kasih saya ucapkan kepada Haji Karim. Okey Wan. Zam yang jarang live tu pun ada orang sponsor. Takkanlah kau harap sponsor aku. Aku nak juga 700 ni kan. Siapa ada rezeki lebih tu sponsor lah. Kita pula nak juga merasa pakai mic canggih-canggih ni kan. Okey, bateri pun nak habis dah ni. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan. InsyaAllah kalau kita tak ke mana raya ni kita boleh buat live sembang-sembang di rumah. Dah tak ada nak raya buat macam mana kan. Dan sekali lagi saya nak beri kesempatan kepada penyumbang-penyumbang yang telah memberi sumbangan kepada cabang Paya Besar.
dapat kami mengalihkan bantuan-bantuan. Ada yang bagi wang ringgit kepada beberapa keluarga yang tertentu yang memerlukan bantuan. Saya mengucapkan terima kasih lah. Kalau tidak ada sumbangan daripada tuan-tuan perempuan di luar sana, sudah pasti kami tidak dapat membantu warga-warga di Paya Besar yang memerlukan bantuan. Maklumlah kami ni pemangkang, jadi tidak ada peruntukan, tidak ada bantuan bulanan kepada kami. Kami inisiatif sendiri dengan AJK cabang, kita cek jalan macam mana nak bantu. Jadi kalau ada yang terlepas pandang di kawasan-kawasan beberapa dun dalam kawasan Paya Besar, saya minta maaf. InsyaAllah kalau ada rezeki, doakan supaya kita ada rezeki yang bertambah, supaya kita boleh beri bantuan dengan seadil-adilnya. Di Paya Besar ni kita berada dalam kawasan timbalan Menteri Kewangan. Siapa nama? Saha. Jadi kita nak berlawan duit dengan dia memang tak mampu. Timbalan Menteri Kewangan. Okey. Jadi petang tadi saya kebetulan saya ke Taman Tas, saya tengok banyak barangan sumbangan daripada pihak pihak UMNO mengagihkan kepada kepada semua penerima ya. Jadi tahniah kepada Saha. Tapi walau apa pun teruskan kerja-kerja anda, kami pun teruskan kerja-kerja kami juga ya. Jadi kita sama-sama membantu rakyat. Bak parti ke siapa-siapa yang pro pada siapa, kita tolak ke tepi. Yang penting kita bantu rakyat. Di mana kita dapat agihan sumbangan, kita agih kepada yang memerlukan. Itu saja. Jangan pilih bulu jangan pilih bulu. Itulah yang kita lakukan di Paya Besar. Sumbangan kita tidak memikirkan mana parti politik. Kalau ada nama-nama yang sampai kepada kita yang perlu bantuan, kita terus pergi, tidak kira parti-parti mana. Kerana yang paling perlu ditambahkan sekarang ini adalah menyampaikan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi di antara kawan-kawan yang ada melihat live ni, kalau ada rezeki lebih nak berikan sumbangan, boleh berhubung dengan saya terus, masuk akaun dan kita boleh sampaikan kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Okey, cukup sampai di sini saja. Seperti ini kami semua mengucapkan ada ni kawan kita nak cakap sikit. Sementara bateri ada lagi sikit. Jadi kita dengar Rizal Nadu. Ini orang anak Felda ni Ini anak Jati ni, bukannya orang import ni. Okey Rizal, cakap sikit. Cuma nak pesan satu je. Satu saja nak pesan. Kalau kita nak raya tahun depan, kerajaan ini kita wajib tumbangkan. Itu saja pilihan. Kalau nak raya tahun depan, kalau nak duduk berkurung lagi, kekal dalam kerajaan yang ada ni. Kalau nak raya tahun depan, tak ada masalah, saya orang sini. Zam dah geram. Okey, satu lagi saya nak pesan kalau dia orang bagi, ambil je. Ambil. Dia bagi dia ambil. Undi duit daripada kita juga. Undi jangan sesekali. Kita fikir lebih jauh ya. Jadi kalau dia bagi pun hak rakyat sebenarnya. Jadi dia hanya cuma orang cakap menyumbangkan. Kerjanya hanya menyumbangkan saja. Jadi kalau dia bagi, ambil je. Ambil. Undi, dah lama tak dengar cerita Makcik Kiah macam mana? Makcik Kiah. Makcik Kiah raya dah. Mungkin Makcik Kiah pun dah bungkus goreng pisang dia kot. Dah bungkus dah kot. Okey, kita serah pada Mak Lipan pula ada pesan-pesan anda lagi? Ni seorang lagi nak komen. Menyumbangkan, kerjanya hanya menyumbangkan saja. Bagi saya, kalau anda berpuas hati dengan apa yang kerajaan Tebuk Atap sekarang lakukan, saya pun tak tahulah nak kata apa, kan? Anda dah lihat sendiri selama mana dia perintah, banyak benda yang tutup, dengan kilang sebesar-besar kilang boleh tutup. Apa lagi yang bertambahnya, cabutan nombor ekor pula, kan? Itulah yang disayangi sangat tu. Jangan sampai kita ada plekat lagi lah dekat kedai nombor ekor macam dulu, kan. Saya rasa boleh juga puak-puak tu buat lagi sekali rasanya. Okey, itu sajalah pesanan dari saya. Untuk kali ni kita tetap perkuatkan PH. Jangan hiraukan ugutan daripada puak-puak belah sana. Okey, terima kasih. Dengar tu, amanat daripada
Mak Lipan, Al-Fadhil Mak Lipan. Jadi dia kata belajar daripada pengalaman. Sekarang ni kata orang tu teruk-teruk kerajaan PH pun taklah ya, jauh bezanya daripada yang sekarang inilah. Itu pun zaman PH, zaman Mahathir sebenarnya. Belum lagi zaman kita nak tengok zaman Anwar Ibrahim. Ini yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan di kesempatan ini kita menyerulah kepada Kebawah Duli Tuanku ya. Kalau kita tengok dalam page sana tu macam-macam rayuan daripada rakyat Kebawah Duli Tuanku, supaya Kebawah Duli Tuanku dapat memahami dan menyelami hati rakyat di bawah, supaya sesuatu tindakan ya boleh dilakukan oleh Kebawah Duli Tuanku bagi menyelamatkan keadaan rakyat sekarang yang begitu menderita. Tak raya pun menderita, hari raya pun ya. Sekarang ni lagu kat radio, lagu balik kampung. Siapa siarkan lagu balik kampung boleh dakwa kerana menghasut supaya balik kampung. Sedangkan kampung tak boleh balik kan. Tapi lagu main hari-hari. Okey, cukup sampai sini dulu. Saya pun nak minum teh. Dah habis dah teh. Dah habis dah. Ada orang sapu, mereka bercakap je Mak Lipan makan. Kita cakap je Mak Lipan makan. See. Okey, bye-bye. Jumpa lagi lain kali. InsyaAllah. Assalamualaikum.